Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan bab 4 tingkatan 5, kadar tindak balas. Standard kandungan adalah pengenalan kadar tindak balas. Okey, standard pembelajaran kita hari ini adalah 4.1.2 mentakrif kadar tindak balas. Bagaimana kita nak takrif kadar tindak balas ni? Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Kita tengok ya. Dalam kotak warna kuning ni adalah formula bagi kadar tindak balas. Formula dia perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Jadi jangan lupa ya, ini adalah formula bagi kadar tindak balas. Okey, contoh soalan. Okey. Darjah menunjukkan tindak balas antara asid hidroklorik dengan cebisan magma hancur menghasilkan gas karbon dioksida. Tempoh masa yang diambil untuk tindak balas lengkap ialah 80 saat. Dan jumlah isi padu gas karbon dioksida yang terkumpul ialah 40 cm padu. Hitungkan kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Okay, kita dah belajar tadi apa dia kadar tindak balas, apa formula ataupun rumus bagi kadar tindak balas. Jadi untuk mendapatkan kadar tindak balas, kita kena tahu berapa tempoh masa tindak balas itu lengkap. Dekat sini 80 saat. Berapa jumlah gas yang terkumpul? Iaitu 40 cm padu. Jadi penyelesaiannya ialah kadar tindak balas bersamaan juga adalah pertambahan isi padu gas karbon dioksida bahagi dengan masa yang diambil. Jadi berapa tadi isi padu? 40 cm padu. Bahagi dengan tempoh masa tindak balas lengkap ialah 80 saat. Jadi 40 bahagi dengan 80, kita akan dapat 0.5 cm padu per saat. Ini adalah unit bagi kadar tindak balas. Antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas boleh diperhati atau diukur dalam tempoh masa yang tertentu. Untuk menentukan kadar tindak balas termasuklah kalau kita nak tahu nak menentukan kadar tindak balas, kita kena tengok, kena perhatikan, kita kena ukur apa yang berubah. Pertama dari segi pengurangan jisim, isi padu atau kepekatan bahan tindak balas. Dia boleh juga berubah dari segi pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas. Kita juga boleh lihat ataupun kita boleh perhati dari segi pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekondaksian elektrik, kekondaksian haba atau keamatan warna campuran tindak balas. Boleh juga diukur dengan pertambahan isi padu gas atau tekanan gas yang terbebas. Selain daripada itu, kita boleh tengok juga dari segi pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Bagaimana kita nak tengok? Kita tengok ya. Macam mana kita nak nampakkan dia ada pertambahan jisim? Kalau kita nak nampak dia ada pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas, kita boleh gunakan alat penimbang. Kalau kita tengok gambar tu, semakin lama bahan tindak balas semakin berkurang. Dan kita tahu apabila tindak balas berlaku, bahan berkurang, hasil bertambah. So kita tengok dari segi kepekatan. Apabila sesuatu tindak balas berlaku, kemungkinan akan ada pertambahan kepekatan hasil tindak balas. Ataupun boleh jadi pengurangan jisim, isi padu atau kepekatan bahan tindak balas.
Kita juga boleh lihat dari segi pengurangan atau pertambahan tekanan suhu. Okay, kalau kita tengok gambar ni, dia dah bertambah dari segi suhu. Okay, dah menyala. Ada nyalaan di situ. Jadi, dia bertambah dari segi suhu. Yang gambar yang lain, kita boleh tengok dari segi pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Okay, contohnya, kalium iodida dengan pelambang 2 nitrat. Okay, yang berwarna kuning tu dia akan terhasilnya mendakan warna kuning. Okay, dan juga pertambahan dari segi kepekatan larutan ataupun hasil tindak balas. Okay, kita juga boleh mengira ataupun kita boleh mengesan terdapat pertambahan isi padu atau tekanan gas yang terbebas. Okay, menggunakan alat pengesan tekanan. Okay, latihan kita hari ini untuk mengukurkan apakah dia kadar tindak balas, bagaimana kita nak kira kadar tindak balas. Okay, kita tengok latihan ni. Yang pertama, antara yang berikut, yang manakah membolehkan zarah-zarah memperoleh tenaga kinetik yang tinggi? So, jawapannya adalah A. Suhu bahan tindak balas adalah tinggi. Yang kedua, kadar tindak balas dapat diukur. Kadar tindak balas kita boleh ukur melalui pembentukan mendakan sebagai hasil. Yang ketiga, kalau kita tengok rajah tu menunjukkan zarah-zarah gas terdapat dalam sebuah bekas. Apakah yang berlaku apabila zarah-zarah itu dimampatkan? Jadi apabila dimampat, kalau kita mampat, maksudnya kalau kita duduk daripada bilik yang luas kepada bilik yang lebih kecil, kita akan rasa ada tekanan yang berlaku. Ada tekanan di situ. Ataupun kita ambil satu belon. Kalau kita belon tu kita tekan-tekan dia, so akan ada berlaku mampatan di situ. Dan apabila zarah-zarah itu dimampat, zarah-zarah itu akan berlanggar dengan lebih kerap lagi. Okey, maklumat berikut menunjukkan suatu tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorid. Okey, yang manakah paling sesuai untuk menentukan kadar tindak balas di dalam makmal? Okey, yang mana yang sesuai? Jadi jawapannya adalah menentukan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan dengan masa. Okey, yang kedua, antara tindak balas kimia berikut, yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang dapat ditentukan dengan menyukat isi padu gas yang dibebaskan? So, jawapan ni adalah magnesium dan juga asid hidroklorid. Okay, apabila magnesium dicampurkan dengan asid hidroklorid, dia akan menghasilkan satu jenis gas, iaitu gas hidrogen. So, kita boleh usulkan isi padu gas yang dibebaskan. Okay, tahniah semua. Kamu telah menjawab soalan-soalan latihan dan kamu juga telah belajar tentang takrifan dan kadar tindak balas. Okay, kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang semula tajuk ni dan buat latihan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua.